serta jawatan kuasa yang dimuliakan ketua kampung kita, yang dimuliakan dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan haji, sidang hadirin hadirat yang dimuliakan lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, thumma alhamdulillah, sedalam-dalam tinggi-tinggi puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga pada kita, ya maka pada hari ini Allah taala bukakan lagi pada kita pintu kebajikan. Dibukakan kita pintu untuk amalan yang digandakan. Dibukakan bagi kita pintu-pintu taman-taman syurga. Ya, ini bagi kita ruang dan peluang untuk kita dapat datang ke masjid, tunaikan solat berjamaah. Itu pintu amal kebajikan yang dilipat gandakan, yang dilipat gandakan ganjaran pahalanya. Dan selepas itu diberi kita lagi peluang, dibukakan pintu kita untuk jalan ke taman-taman syurga. Apa dia? Iaitu duduk dalam majlis ilmu, walaupun seketika kita infakkan masa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu tuan-tuan haji sedang hadirin, Allah tetap sediakan kita ganjaran yang di sisinya insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada hari ini ruang dan peluang ini kita gunakan. Ada yang terus tertutup peluang untuk hari ini supaya amalnya digandakan. Ada yang terus tertutup. Apa? Pintu hatinya ditutup. Terus tertutup rapat terus. Tak ada perasaan, tak ada rasa satu tanggungjawab untuk hari ini tunaikan perintah Allah sembahyang berjamaah. Ada yang Allah tutup terus. Sedangkan kalau tuan-tuan sedang hadirat kita rujuk pada ayatul Quran yang ringkas, namun cukuplah mengajar kita, cukuplah beri faham kepada kita apa Allah Ta'ala hendak kita supaya dirikan sembahyang, supaya kita buat apa? Keluarkan zakat. Kemudian Allah jelaskan sembahyang bagaimana. Cukuplah kalau kita faham dengan ayat itu, cukuplah tuan hari ini. Maka hati kita akan terbuka bagi ruang dan peluang untuk kita taat perintah Allah ikut cara yang Nabi hendak, iaitu dalam Quran seperti mana? Keluarkan kamu zakat, aqimus solat, tunaikan kamu akan sembahyang, atuz zakat, keluarkan kamu akan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan kamu kena rukuklah kamu bersama siapa kehendak Allah? Bersama orang-orang yang rukuk. Ini kehendak Allah Ta'ala, bukan kehendak siapa tuan, kehendak Allah Ta'ala. Namun hari ini tuan-tuan, insan terpilih, Allah pilih. Allah buka hati kita hari ini untuk kita datang, untuk hari ini kita dekatkan diri kita dengan Allah SWT dengan cara yang Nabi tunjukkan. Ini pilihan tuan, insan terpilih hari ini mengikut Quran. Tuntutannya begitu, nak buat macam mana ya. Namun mudah-mudahan kita doa ya, insya-Allah kita doa ruang dan peluang ini terus terbuka luas ya. Pintu masjid dah tak tertutup lagi, taman-taman syurga dah tak tertutup lagi ya. Kita tak tahu nanti minggu depan ke, bulan depan ke, tahun depan ke, ditutup lagi rapat, tak ada ruang dan peluang ya, untuk salat berjamaah, tak ada ruang peluang, kita tak tahu lagi tu ya puan-puan dan tuan-tuan. Jadi rebutlah peluang. Alhamdulillah tuan-tuan insan yang rasa hari ambil tanggungjawab atas umat akhir zaman ni. Inilah yang Allah Ta'ala pilih, ambil tanggungjawab. Berat tanggungjawabnya. Tanggungjawab apa tuan-tuan? Kita nak fight hari ni. Siapa ramai tarik rahmat Allah berbanding yang tarik musibah Allah? Berapa ramai hari ni yang cuba usahakan diri untuk tarik rahmat, turut untuk tarik kasih sayang Allah. Inilah caranya. Allah sayang tuan-tuan, Allah pilih kita hari ini untuk kita sama-sama memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Mudah-mudahan sejak bila? Sejak dari kita tahu dan sampai bila? Sampai kita tak ada lagi. Sejak kita mula tahulah sampai kita tak ada lagi. Kita terus amalkan apa yang kita tahu, mudah-mudahan ada hasilnya insya-Allah. Ya, pada hari ini kita masih lagi dalam bab solat berjamaah itu, namun dah masuk pada perkara yang lepas dah bincangkan tentang tahiyat. Bagaimana keadaan kita tinggalkanlah yang itu ya, 4 bulan lalu kita tinggalkan. Hari ini dalam masalah yang nak dibentangkan ialah daripada kitab hukum hakam solat berjamaah, iaitu muka surat 120, iaitu masalah beberapa persoalan berhubung tentang qunut. Hari ini kita sampai pada doa qunut.
Doa qunut ni setakat sunat arba'ah dia. Sebelum kita terus bicara di situ, setakat dikatakan sunat arba'ah, iaitu dia sebagai anggota pada badan kita. Kalau rukun yang 11 itu dan yang 12, yang rukun yang 12 dan 13 tertib tu, yang 12 yang kita niatkan dalam hati, yang kita bacakan 5 tempat, yang kita buat lagi 6 begitu. Itu dikatakan anggota kepala, itu kepala. Maka kalau hilanglah 12 tu, salah satu daripada 12 hilang, maka tak sempurnalah sembahyangnya, tak sah sembahyangnya. Tapi kalau ini kita tertinggal yang doa yang sunat arba'at ini, termasuklah doa kunut, kalau tertinggal masih lagi sembahyang, masih lagi sah dan diterima, begitu. Jadi hari ini kita sampailah pada doa kunut, iaitu sunat yang sangat-sangat dituntut. Kalau kita tertinggal, gantilah dengan sujud sahwi. Begitu. Jadi sampai di sini beberapa masalah berhubung dengan kunut. Persoalannya, apakah lafaz doa kunut yang selalu kita baca apa? Tentulah kita baca yang selalu kita lapaskan. Kalau ikut dalam hadis ni 8 kalimah. Ada hadis yang jelas tentang hadis apa di sini? Hadis Hasan bin Ali bin Abi Talib. Nanti kita bacakan hadisnya. Ya, 8 kalimah itu, iaitu doa kunut yang dijelaskan dalam hadis. Mungkin tuan-tuan ada, sila boleh ditambah dan boleh nak dikurangkan. Namun 8 itu yang sempurna ialah Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma hdini fi man hadait. Yang kedua, wa'afini fi man afait. Yang ketiga, wa tawallani fi ma tawallait. Yang keempat, wa barik li fi ma a'tait. Yang kelima, wa qini syarra ma qadait. Tambah wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Tak mengapalah, tambah walait. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, tabarak tarabbana wa ta'alait. Selesai. Kita kata mana lagi satu ni? Apa yang wala ya'izzu man adait. Dalam hadis ini, hadis Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma mengatakan, bukan disebut, dia kata hadis, tapi saya kata tadi boleh ditambah dan boleh dikurang. Mahdini, kalau ramai Allah mahdina, kita dah biasa dah. Ya Allah, berilah kami hidayah, mahdina dina. Itu fiman hadais. Dini jadi dina. Dia yang kedua, wa'afini fi man afait. Cukuplah dengan doanya, kita kata doa kunut ni. Dia juga boleh dibaca dalam doa hari-hari lepas sembahyang. Lepas sembahyang tu, nak baca doa lepas sembahyang. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, Kau beri aku hidayah ya Allah. Macam mana Kau beri hidayah pada orang yang Kau beri hidayah ya Allah. Yang kedua, wa'afini fi man afait. Wahai Allah, qadait. Yang keempat tadi, wa barikli fi ma a'tait. Apa dia? Dan berkatilah aku pada segala yang telah Engkau kurniakan. Doa ni sungguh-sungguh doa. Yang kelima, di situ waqini syarra ma qadait. Allah, lindungilah aku daripada bencana yang Engkau takdirkan tentang hari ini. Sebab itu dia disusunkan lagi qunut nazilah lagi. Tak puas lagi lepas sembahyang. Tinggal doa kunut ya, kita tinggal 4 sunat abad sekali hari. Tinggal doa kunut 4. Satu, bila kita tinggal doa kunut, kita akan tinggalkan berdiri dalam doa kunut. Kita tinggalkan sebab kita tak baca doa kunut. Memang kita tak baca. Maka satu, kita tinggalkan berdiri. 2, kita tinggalkan doa kunut tu. Satu doa kunut tu kita. 2, kita tinggalkan berdiri untuk doa kunut. Itu berbeza tu, berlainan tu. Baca doa kunut sunat arba'at yang dituntut. Berdiri baca doa kunut sunat arba'at. Maka 2 tertinggal. Apa yang ketiga? Selawat atas keluarga Nabi. Itu kita tinggalkan. Bila tinggal doa, dia akan yang ketiga. Okey. Yang keempat, yang tadi selawat atas Nabi ya. Yang keempat, selawat atas keluarga Nabi. Maknanya 4 sekali jalan. Tinggal je doa kunut 1. Ada syarat dia macam gini. Doa kunut tu nak sempurna, saya sebut mesti 1 ada doa, mohon, harap. 2 mesti ada thana, fa nun alif hamzah, mana mesti ada puji-puji. Lepas tu apa dia? Mesti ada selawat atas Nabi. Yang keempatnya selawat atas keluarga, maka sempurna. Tuan-tuan dikasihi Allah Taala, maka sampai yang kelima itu semua kalimah doa. Itu semua kalimah doa. Mana kalimah thana dia? Mana kalimah puji dia? Letak pada yang ke-6 yang selalu kita baca. Yang ke-6, fa innaka taqdi.
Kan kita pun tak ada Pak Imam fa inna kata qadana fa inna kata qadina, tak ada. Itu sendiri-sendiri. Sebab itu di situ imam ketika situ imam suara perlahan. Boleh tak imam terus baca kuat? Boleh. Terus dia baca kuat macam biasa-biasa. Bahasa yang jihar biasa. Jadi kalau biasa, maka dia baca. Jadi yang keenam, engkaulah yang mentakdirkan segalanya dan tidaklah engkau yang mentakdirkan, dan tidaklah engkau yang ditakdir. Maknanya di sini engkaulah yang mentakdirkan segalanya dan tidaklah engkau yang ditakdirkan. Maknanya segala-galanya Allah takdirkan, itu puji. Allah yang mentakdirkan. Itu bukan doa, itu puji. Jadi kalau imam baca kuat, kita boleh amin tak? Ya, boleh juga sebut amin. Imam puji, kita kata amin. Tak apa. Imam puji, kita kata amin. Tapi kalau nak baca, kita baca. Jadi semua ini tak jadi masalah. Kalau imam terus baca, kenapa imam terus terlajak ni? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait. Apa dia wa innahu la yadhillu man walait itu? Iaitu disebut di sini, dan bahawasanya tiadalah akan terhina orang yang telah engkau hina. Itu bukan doa, itu bukan doa. Jadi itu puji. Kalau imam baca kuat, kita amin je. Betul lah, memang Allah tak hina bagi, memang betul lah. Allah tak hina, memang tak dihina, tak terhina lah. Hari ni contoh dah macam Rasulullah kan. Hina pada pandangan makhluk, tapi mulia pada pandangan Allah. Tengok Bilal bin Rabah, orang hina dia, tapi pada pandangan Allah mulia kan. Jadi kalau Allah nak muliakan, tak boleh buat apa? Ya, kalimah ni puji. Kalau Allah kata nak muliakan, tak boleh buat apa? Kalau Allah Ta'ala nak hinakan, tak ada seorang yang boleh muliakan. Tuan, ini anda Allah Ta'ala. Jadi hari ini kita kalimah puji ini kita katakan, dan bahawasanya tiadalah akan terhina orang yang telah engkau muliakan, takkan hina. Jadi kalau imam baca itu kuat, amin pun tak apa. Kalau kita nak baca sendiri, baca, itu puji. Itu yang kedua. Syaratnya yang kedua dalam doa kunut. Okey. Mesti ada kalimah puji dia. Apakah puji lagi berikutnya? Kalau kita lihat dekat hadis ni terus tabarak tarabbana wa ta'alait. Masuk yang ke-8. Kalau yang kita baca, tentunya tuan-tuan, hari ini kita beramal pada selepas wa innahu la yadhillu man walait, kita akan baca apa? Wa la ya'izzu man adait. Kita akan baca tu. Boleh tak tambah tu? Boleh. Ya, tapi dalam hadis yang nyatakan ini, yang ke-8 itu tabarak tarabbana wa ta'alait. Itu puji. Apa maknanya? Tabarak tarabbana wa ta'alait, iaitu maha mulia engkau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi engkau. Itu kalimah puji. Maka selesailah doa kunut. Jadi itu dah cukup. Jadi 5 kalimah, kata 5 kalimah doa dan 5 kalimah puji. Kalau kita dah lihat di sini lagi, dalam doa kunut yang lain, falakal hamdu ala ma qadait. Dalam hadis yang ni tak sebut falakal hamdu ala ma qadait. Dia jelas boleh diterima. Ini ditambah, tak ada masalah kalau kita tambah. Apa maksudnya? Maka bagimu pujian di atas apa yang telah engkau hukumkan. Itu puji. Ya, saya kata tadi, kalau imam baca, kita amin je. Kalau imam baca kuat, kita amin je, tak apa. Ataupun imam baca kuat, kita baca sendiri. Kita tahu, kita pun nak puji, dia pun nak puji. Kita tak nak amin kan, kita baca. Tuan-tuan jangan khawatir. Kita kena ingat je, kalimah 1 hingga 5, kalimah doa. Yang ke-6, 7, 8, 9, 10, yang kita amal kita biasa, 6, 7, 8, 9, 10. Apa yang ke-6? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Itu yang ke-6. Yang ke-7, wa innahu la yadhillu man walait. Wa innahu la yazillu man walait. Itu yang ke-7. Yang ke-8 apa dia? Iaitu wala ya'izzu man adait. Itu kalimah puji. Yang ke-9 apa dia? Tabarakta rabbana wa ta'alait. Dan yang ke-10, falakal hamdu ala ma qadait. Jadi 5 ada 10 tu, bagi 2, 5 doa, 5 puji. Maka selepas itu imam akan kata apa? Kalimah yang ke-11, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nastaghfiruka. Apa maksud wa nastaghfiruka? Dan aku minta ampun kepada engkau, hai Allah, dan aku bertaubat. Iaitu wa atubu ilaik. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau ada imam lah, kalau dia nak jamak, nak sendiri terpulanglah dia. Ya, kalau ada imam baca sendiri, kita baca sendiri pun tak mengapa, dia tak mengapa. Kalau imam baca doa tu,
wa astaghfiruka, kita baca sendiri. Wa astaghfiruka, sebab astaghfiruka untuk imam seorang. Kita baca sendiri. Imam kata, ya Allah, maka bagimu, dia kata wa astaghfiruka, ya Allah, aku mohon ampun. Aku tu dia seorang, kerana dia guna wa asta. Patutnya guna wa nasta. Jadi yang ke-11, kalimah yang ke-11, balik doa semula. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dah berapa tu? Jadi doa, puji. Yang ketiga solawat. Lepas tu kita baca apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Cukup sampai situ. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tak apa, tapi ada yang tambah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tak apa tambah. Jadi itu, maka cukuplah syarat untuk doa kunut. Satu apa tadi? Doanya ada 5. Satu apa lagi? Pujinya ada 5. Kemudian doanya ada lagi 1. Jadi 6 doa lah. Penutup doa. Kemudian salawat atas Nabi. Kemudian apa dia? Wa ala alihi wa sahbihi, itu atas keluarga Nabi. Maka cukup. 4 itu cukuplah. Jadi hari ini andai kata kita terlewat sembahyang, lewat sembahyang subuh, bangun terlambat dah sembahyang subuh, lewat dah. Bolehlah kita baca apa? Doa kunut yang kita tak nak baca panjang-panjang, kita pendekkan bacanya. Allahumma ghfirli, kan doa. Allahumma ghfirli, wahai Allah, ampunkan dosaku. Ya Ghafur, wahai yang pengampun. Kan puji tu sempurna dah. Lagi 2 apa? Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali wa ala ali wa sahbihi wasallam. Cukup. 4 dah. Itu ringkas pendek tapi cukup, dia cukup sangat. Allahumma ghfirli ya Ghafur. Cukup sangat. 2 kalimah ya. 4. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad atau wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam. Cukup. 4 dah cukup. Jadi kalau siapa yang tak nak baca doa kunut panjang-panjang, cukuplah dengan 4 rangkap. Cukup sempurna doa kunut ni. Apa dia? Doa, thana, iaitu puji, dan kemudian solat atas Nabi, kemudian atas sahabat Nabi juga. Tuan-tuan sedang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari inilah cerita doa kunut yang selalu kita dengar. Kenapa imam baca? Kenapa tiba-tiba imam diam ni? Kenapa imam baca diam ni? 5 rangkap dia pergi diam. Kenapa? Itu puji, masing-masing kena baca. Masing-masing kena baca. Bermula daripada mana? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu puji. Itu sendiri-sendiri. Mungkin tuan-tuan dah jelas lah ni, dah mahir, dah pakar lah perkara ni dah mahir. Sampai mana kita nak puji? Sampai falakal hamdu ala ma qadait. Itu puji, itu untuk kita semua. Maka nanti imam akan balik semula, dijamakkan semula perkataan doa kunut. Apa dia? Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aku ya Allah, wa nastaghfiruka ya Allah, dan kami ya Allah mohon ampun kepadamu, dan kami semua ya Allah bertaubat kepadamu. Jadi insya-Allah tertinggal doa kunut, makna tertinggal 4 sunat arba'at. Kita balik semula. Apa 4 doa? Apa 4 sunat arba'at dalam sembahyang subuh tu? Doa kunut, diri doa kunut, selawat atas Nabi, dan juga sahabat Nabi. Tertinggal 4 sekali tu. Maka gantilah dengan sujud sahwi. Kalau tidak, ada kekurangan dalam sembahyang. Sah memang sah, tetap sah. Sebab dia hanya sunat arba'at yang dikatakan hanya anggota pada badan ni, ibaratnya sebagai anggota saja. Kepalanya apa? Kepalanya tu yang 12. Niat, berdiri, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud 1, duduk antara 2 sujud, sujud yang kedua. Berikutnya lafaz baca tahiyatul akhir, lepas tu selawat atas Nabi, kemudian salam. Itu kepala-kepala yang tidak boleh tidak, tuan-tuan kena selesai. Satu niat mesti sembahyang dengan niat. Bila niat dalam takbiratul ihram, itu jelas, itu kena selesaikan. Apa yang perlu dibaca pula? Mesti 5 tempat dibaca. Mesti 5 tempat dibaca. Mana yang saya perlu baca? Allahu Akbar. Doa iftitah mesti dibaca. Bukan dibisik, bukan dibisik. Dibisik silap nanti kita. Silapnya apa? Makhrajul huruf dia lari. Mesti dibaca. Allahu Akbar. Mesti dibaca. Bukan Allahu Akbar. Dulu-dulu kita dah pernah jumpa awal tu. Mesti dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Mesti dibaca. Bukan dibisik. Bismillahirrahmanirrahim.
Bukan. Kerana makhraj je lari. Tentu lari punya. Terujuk dalam kitab Kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah. Yang tipis tu, muka surat 9 atau 11. Apa syarat sah bacaan yang dalam sembahyang? Tulis tu dalam Fatihah, di situ dijelaskan. Mesti baca. Tak boleh tak baca. Apa maksud baca? Kena keluar suara. Terujuk dekat situ, tidak boleh tidak. Dengar telinga sendiri. Dia kata begitu. Untuk apa? Untuk jaga makhraj. Tidak boleh tidak tuan, baca. Doa kunut ni nak baca bisik tu terpulanglah. Itu sunat arba'at. Tapi yang bagusnya memang kena baca. Apa lagi kena baca? Tahiyatul akhir kena baca. Jangan dibisik-bisik. Tahiyatul mubarakatuh. Saya khawatir itu makhrajnya tak ada tu. Makhrajnya tak betul tu. Ha semua. Dia mesti baca at-tahiyatul mubarakatuh. Ada ruha, ada ru'a, ada ru'ta. Kalau tidak semua ha, mesti baca. Lagi apa yang mesti baca? Lafaz salawat mesti baca. Allahumma salli ala Muhammad. Mesti baca. Tak boleh bisik, mesti dibaca. Dia 5 aje. Yang lain-lain tak nak baca tak apa. 5 aje yang mesti baca. Apa saya ulang? Lafaz takbiratul ihram mesti baca. Fatihah mesti baca. Tahiyatul akhir mesti baca. Salawat dalam tahiyat akhir mesti baca. Lafaz salam assalamualaikum mesti baca. Yang buat tuan-tuan dah kira lah tu yang buat tu. Jadi 5, 6. Yang buat pun 6. Jadi niat 1 baca 5 buat 6. Niat 1 baca 5 dibuat 6 disusun jadi 13 dah. Yang ke-13 tu susunan atas tu. Niat 1 buatnya buat 6 baca 5. Jadi yang buat kita tak ada masalah. Buat biasa tak ada masalah. Baca tu yang kadang-kadang jadi masalah. Kerana apa? Tak dijaga makhrajnya. Ya, bila tak jaga makhraj maka akan berubah huruf dia. Bila berubah huruf akan berubah makna. Ya, alhamdulillah hari tuan-tuan kita masih lagi berada dalam suasana dalam majlis muzakarah. Mudah-mudahan saya memperbetulkan diri saya sendirilah. Andai kata ada kesalahan selama sembahyang kita ya hari ini. Ya, biasanya dalam bacaan kita tak perasan. Sepatutnya dibaca kita tak baca, dia ada orang yang sembahyang dia tiba-tiba rokok. Dia tiba-tiba apa bagi salam. Dia tiba-tiba bagi salam. Tuan-tuan yang tak baca kita ni, yang boleh tak baca Fatihah aja. Boleh tak baca. Yang lain mesti baca. Yang bacaan tu yang boleh tak baca tu Fatihah aja. Itu pun bagi orang yang masbuk rakaat pertama tak baca. Baca separuh ke ataupun tak dapat baca langsung. Baru lepas takbir imam dah rukuk. Takkan kita nak baca Fatihah? Tu tak payah baca yang tu. Yang rakaat kedua nanti jangan dia tak baca. Aku masbuk tak payah baca. Tak, rakaat kedua nanti dia mesti baca. Rakaat pertama aja yang dia tak baca kerana dia masbuk, dia terlewat. Ini tuan-tuan yang mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masuk isyak. Jadi setakat inilah untuk hari ini, untuk doa qunut, insya-Allah akan datang kita sambung lagi. Tapi tuan-tuan hari ini saya nak ingatkan diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, esok puasalah hari esok. Kerana hari esok ialah hari Tarwiyah. Hari Nabi Ibrahim mengimbang-imbang nak sembelih ke tak. Nabi Ismail nak sembelih ke tak. Puasalah hari esok. Siapa puasa hari esok, ganjaran puasa dia Allah Ta'ala ampunkan dosa setahun yang lalu. Hari Khamis siapa puasa, itu hari Arafah. Sebab ringkaslah, itu hari Arafah. Dalam tadi mengimbang-imbang, keputusannya hari Khamis. Hari Arafah betul memang kena sembelih. Maka 10 Zulhijjah siapa puasa hari esok, diganjarkan, diampunkan setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasalah. Sebab dituntut kita ni bulan Zulhijjah puasa 1 hingga 9. 1 hingga 9. Tak boleh disuruh kita puasa Isnin dan Khamis 1 hingga 9. Tak boleh juga. Jangan tinggalkan hari Arafah, hari Khamis akan datang. Mudah-mudahan saya tuan-tuan dan puan diberi kekuatan untuk kita dapat amalkan apa yang kita sampaikan. Dan doa sungguh-sungguh, wahai Allah, Engkau ambillah ya Allah, Engkau hilangkan ya Allah. Penyakit corona ni hilangkan ya Allah. Supaya kita normal macam biasalah, beramal, berucap. Semua suasana jadi biasa insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.